Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membentangkan tragedi 15 Mei 1969 dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu nombor 1 Muhammad Fazli bin Encik Rahim, Muhammad Amirul bin Zahari, Muhammad Syazri Aidil bin Sidi Ali. Pengenalan. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Peristiwa ini bukan berlaku secara tiba-tiba atau disebabkan berlaku secara spontan, tetapi ia merupakan suatu rentetan kepada sebab-sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Salah satu daripada punca ini adalah kesan daripada pendudukan Jepun di tanah Melayu. Selain itu, kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai penyumbang kepada peristiwa tersebut kerana disebabkan oleh amalan diskriminasi oleh pihak Inggeris yang menegangkan lagi hubungan antara kaum di tanah Melayu. Secara kesimpulannya, peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan hanya dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sepadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak. Malah ia turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaan yang mencakupi pelbagai bidang politik, sosial dan ekonomi serta kepentingan menjaga integrasi nasional. Dari tragedi itu, banyak kesan positif yang diperoleh dan ciptanya sebuah negara bernama Malaysia yang kiat pesat membangun pada masa kini yang terdiri dari pelbagai kaum dan keadaan politik yang stabil. Dari tragedi ini, ia menjadi iktibar dan mesej kepada pelbagai jenis kaum yang berada di dunia ini bahawa hormat menghormati antara kaum menjadi kunci utama dalam membina sebuah masyarakat yang aman dan damai di mana pelbagai kaum dapat hidup bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul bin Zahari, nombor matrik F2005, akan menerangkan punca-punca berlakunya perpecahan kaum pada 13 Mei pada tahun 1969. Punca berlakunya perpecahan kaum. Yang pertama, layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat tanah Melayu telah dilayan secara berbeza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina. Seterusnya, dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Hasil daripada kejadian ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British yang mengaitkannya dengan beberapa faktor. Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan Lombok sebagai pelombong dan merekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil.
Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak secara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumiputera, khususnya Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Seterusnya, latar belakang pendidikan yang berbeza. Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada 4 aliran mengikut kaum iaitu Sekolah Melayu, Cina, India dan Inggeris. Keempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. Punca seterusnya, isu bahasa. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei. Berikutan peristiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazul Aidil bin Sidah Adli, nombor matrik 34 DDT Latemilek F 2002, yang membentangkan tentang pengajaran pada tragedi 13 Mei 1969. Peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada 13 Mei perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup harmoni. Jadi, peristiwa 13 Mei beri peringatan tentang kebenaran peribahasa, kalah jadi abu, menang jadi arang, kerana konflik itu merugikan semua kaum selain menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Pengajaran yang pertama ialah menghormati kontrak. Jadi kejadian itu menuntut keperluan untuk menghormati kontrak sosial yang sekarang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Jadi tentang agama Islam, agama kebangsaan, kedudukan istimewa kaum Melayu dan kelompok asal Sabah serta kedaulatan Raja Melayu. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil ialah kita perlulah menghormati kontrak supaya perbalahan antara kaum ini tidak terjadi. Seterusnya, ahli politik memberi perhatian kepada perpaduan. Jadi keharmonian masyarakat berbilang kaum ini boleh kembali terjejas dengan perkembangan etnopopulisme, iaitu fahaman yang mengarah kepada pembahagian masyarakat kepada dua kelompok. Oleh itu, politik yang diamalkan mana-mana pihak di negara ini perlu memberikan perhatian utama kepada isu perpaduan kaum yang harus dipertingkat di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Jalan yang ketiga kita boleh ambil ialah ahli politik berhenti memainkan sentimen perkauman. Jadi ahli politik yang berada di Malaysia ini haruslah berhenti memainkan sentimen perkauman dan menyentuh isu-isu sensitif yang boleh membangkitkan ketegangan dalam negara. Yang keempat ialah kerajaan perlu memberikan hukuman tegas. Jadi kita boleh mengambil iktibar dari tragedi tersebut dan bagi memastikan risiko perkara tersebut berulang, kerajaan perlulah menggubal satu undang-undang supaya siapa yang membangkitkan sentimen perkauman dan menghina agama dihukum dengan tegas dan bukannya sekadar membayar denda.
Contohnya kita boleh lihat di media sosial sekarang ni ramai rakyat Malaysia yang masih menghina antara satu sama lain dan tidak diberikan hukuman oleh kerajaan kalau tidak dilaporkan. Yang kelima ialah keadilan ekonomi. Jadi tragedi ini menunjukkan bahawa matlamat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan, iaitu ianya jadi lebih sukar jika majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum sahaja. Majoriti penduduk Bumiputera tinggal di luar bandar dan berpendapatan rendah. Selepas peristiwa tersebut, kerajaan telah memperkenalkan satu dasar jangka panjang iaitu Dasar Ekonomi Baru yang disebut DEB yang mempunyai dua objektif iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat.